Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Angkat tangan. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Turunkan tangan. Aktif kenamaan hadirin dipersilakan duduk. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Hadirin hadirat yang dimuliakan, seterusnya terimalah persembahan pembukaan tarian Alu-Alu.
Terima kasih untuk Puan yang sudah datang, dan juga penghargaan khas saya kepada Yang Amat Berhormat Premier kerana beliau telah meluluskan peruntukan khas untuk mengadakan persidangan kita pada hari ini. Oleh itu nanti tuan-tuan jangan ini dulu, sebab segala resolusi kita akan hantar kepada Yang Amat Berhormat Premier untuk beliau lakukan tindakan seterusnya. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan. Semalam Dr. Noor pengarah kita dah buat resolusi bersama dengan guru-guru muda kita. Memang banyak betul cadangan, pandangan mereka. Jadi inilah satu platform lah. Jadi antara satu platform rasmi. Sebab pendapat tuan-tuan dan puan-puan kita akan kepilkan, kita akan kumpulkan dan jadi satu resolusi. Yang satunya bestnya yang berhadapan dengan guru muda ini, mereka banyak pakai minyak wangi lah. Kalau yang lain tu memang minyak angin dia banyak. Itu satu kelebihan lah. Tapi walaupun guru muda ini macam tu, tapi kita juga memerlukan guru-guru senior kita, rakan-rakan PGB kita. Mereka boleh membantu kata orang guru-guru muda ini macam mana untuk menghadapi masa-masa akan datang. Okey. Jadi guru-guru muda hormati yang tua, sayangi yang muda. Sayangi betul. Jadi kerana tuan-tuan dan puan-puan bakal mewarisi kepimpinan kita pada masa akan datang. Okey, mana tahu suatu hari nanti ada kalangan tuan-tuan akan menggantikan tuan pengarah, menggantikan Dr. Anwar, betulnya, ataupun jadi dekan UPSI nanti, UTS dan sebagainya. Inilah pentingnya tuan-tuan dan puan-puan mendapat pendedahan yang awal lah untuk program-program seperti ini. Okey, mengenai PAJS, dia diasaskan di Tanah Sibu pada bulan November 2022. Itu di Hotel Tanah Emas. Itu digelar sebagai langkah Tanah Emas itu. Jadi kita pun mohon kepada ROS dan kita lulus pada bulan Januari 2023 insya-Allah. Kemudian kita pun dengan gerak kerja dan sebagainya, yuran yang paling murah. Semalam baru ada AGM kami yang pertama lah. Alhamdulillah saya dan rakan-rakan terpilih semula lah, menang tanpa bertanding. Saya tunggu juga semalam lawan-lawan tak ada, okeylah. Tapi untuk ketahuan tuan-tuan dan puan-puan di PAJS, kami tak boleh memegang jawatan selama 2 penggal. Ikut Amerika lah. Jadi 2 penggal saja, saya tak boleh tanding lagi. Jadi beri peluang pada orang lain. Sebab orang-orang muda ini kita mesti beri peluang. Kalau tak beri peluang, macam mana mereka nak berkhidmat? Okey, untuk PAJS pula antara program besar kami lah iaitu webinar kecemerlangan SPM. Alhamdulillah memang sokongan, dukungan daripada murid-murid pelajar-pelajar SPM memang hebatlah. Okay. Selagi kerajaan Sarawak boleh bantu kami beri peruntukan, kami akan beri percuma kepada anak-anak Sarawak. Sebab yuran Dr. Noor RM10 saja, cukup. Okey, jadi bila ada peruntukan dan sebagainya kita boleh buat percuma. InsyaAllah tahun depan kami nak buat untuk tahun 6 yang untuk pelajar-pelajar yang akan menghadapi ujian DLP tahun 6 tu, untuk pemeriksaan Sarawak tu. Okay, jadi kita akan buat kelas lah. Kenapa online tuan-tuan dan puan-puan? Kosnya agak rendah lah. Kalau kita buat bersemuka, sewa dewan, makan, minum dan sebagainya. Jadi kemudian online ini pula kita boleh kata orang aktifkan dia. Kita simpan dalam YouTube dan sebagainya. Kemudian kita boleh akses semula. Itulah antara projek-projek lah. Kemudian guru-guru muda kita juga telah diberi peluang. Contohnya Common Lab itu diberi pendapat apakah pandangan tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada isi soal selidik itu, ramai yang bersetuju, kita buat Common Lab penggunaan bersama. InsyaAllah pada tahun depan 2025 rasanya dah siap lah beberapa buah. Kemudian yang Amat Berhormat Premier juga beliau bersetuju untuk membina makmal di sekolah-sekolah menengah lah. Tak penting sebab kita dasar di LP makmal sains pun tak ada. Jadi sekarang insyaAllah akan ada lah. Okey, untuk itu juga kita mengucapkan terima kasih dari saya lah kepada ADK. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan, kerana tuan-tuan dan perempuan lah kita dapat hadir pada hari ini. Okay. Yang kalau kekurangan itu datang dari saya, dan kelebihan itu datang daripada Allah SWT. Dan mengucapkan terima kasih, minta maaf banyak-banyak jika ada kekurangan program kita pada kali ini. Sebab kali pertama kan, jadi lepas ini akan okey lagi. InsyaAllah tahun depan ada satu lagi persidangan. Di tuan-tuan dan perempuan ikutilah rancangan di Facebook dan sebagainya. Nanti kita akan buka penyertaan persidangan guru STEM Asia Pasifik kalau tak silap pada bulan 4 tahun depan. Okey. Jadi untuk pendidikan di Sarawak, saya berharap rakan-rakan guru di hadapan kita ini, lihatlah anak didik kita, lihatlah
muka mereka, mereka bakal pewaris juga, mereka adalah aset kita pada masa depan. Kita nak menamatkan the end of generation. Sampai bila lah generasi kita sampai tahap itu saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan banyak kerja. Di bahu tuan-tuan dan puan-puan ada beban yang harus dipikul. Kita hendak menamatkan sampai bila lah generasi itu macam itu saja. Jadi sekarang ini tuan-tuan puan ambillah tanggungjawab ini. Kita masih jauh lagi perjalanan, sambunglah belajar dan sebagainya. Okay, jadi kita harap pendidikan kita ini nanti dapat membantu murid-murid ataupun pelajar kita untuk menjadi yang lebih baik. Okay, saya rasa itu saja ucapan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Azhar bin Haji Ahmad, Pengarah Pendidikan Sarawak, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Yang berusaha Encik Mutalib bin Kasim, Presiden Pertubuhan Aspirasi Guru Sarawak. Yang berusaha Dr. Rahmat, the Deputy Dean School of Business and Management UTS. Yang berusaha Encik Abang Muhammad Syukri bin Abang Muiz, Timbalan Presiden Pertubuhan Aspirasi Guru Sarawak. The invited lecturers from UPSI as well as from UTS, ketua-ketua jabatan, ahli-ahli PAGS, guru-guru, rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Tugas saya pada pagi itu senang saja, membaca amanat daripada Yang Amat Berhormat Premier yang mohon maaf tidak dapat hadir pada pagi ini disebabkan sebagaimana yang kita ketahui pagi ini juga adanya majlis pelancaran Expo Pendidikan Negeri Sarawak yang dijalankan di seluruh negeri Sarawak. Walau bagaimanapun, saya ingin mengambil kesempatan ini 2-3 minit untuk mengucapkan tahniah kepada seluruh guru-guru muda di negeri Sarawak kerana akhirnya mereka dapat menubuhkan suatu pertubuhan yang sah dan mengadakan mesyuarat agung untuk melantik barisan jawatankuasa untuk penggal ini. Sejarah penubuhan mereka ini ialah apabila saya mengajak mereka berbincang dan saya difahamkan oleh pengarah tadi, lebih 60% daripada guru di Sarawak berumur 40 tahun ke bawah. Kalau 45 yang lebih tinggi lagi, mungkin 70%. Ini bermaksud majoriti guru-guru di Sarawak yang seramai 40,000 lebih adalah kurang daripada umur 45 tahun ke bawah. Definisi belia ataupun muda, although is only numbers, tetapi mereka mempunyai aspirasi yang berlainan dengan guru-guru yang lain. Apabila mereka berjumpa dengan saya dan saya mencadangkan bahawa jumlah ini memangnya tinggi, banyak signifikannya dari segi networkingnya, dari segi taburannya di setiap pelosok negeri di Sarawak. Tidak ada satu agensi kerajaan pun yang mempunyai networking yang ekstensif jika dibandingkan dengan para pendidik. Mereka berada di setiap pelosok di seluruh negeri Sarawak. Kita ada lebih daripada 1,000 buah sekolah. You just name it. Mana-mana tempat, di pulau kah, di jauh di belantara hutan kah, di situ ada sekolah, di situlah ada guru, di situ ada manusia, di situ adalah para pendidik. Begitunya signifikan networking di kalangan guru ini. Dan saya tidak perlu menyentuh pengaruh mereka. Apabila networking yang begitu ekstensif ini, sudah pasti
pengaruh itu sudah juga banyak. Baik pengaruh dari segi masa depan ataupun pengaruh dari segi apa social masalah-masalah lain. Guru paling penting. Saya sebagai seorang doktor tidak mempunyai networking yang begitu besar jika dibandingkan dengan para guru. Atas sebab itulah saya mencadangkan kepada mereka supaya adanya suatu pertubuhan khas untuk guru ini, anak muda negeri Sarawak, untuk bersama-sama dengan kerajaan, baiknya kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat, di dalam menggembelingkan tenaga semata-mata untuk melihat, untuk melonjakkan lagi tahap pendidikan di negeri Sarawak ini. Selain daripada itu, saya akan banyak perkara yang nak saya sentuh esok bersama-sama dengan guru semasa kita mengadakan sidang town hall dan juga sidang panelis. Sebab sekarang ini saya secara peribadinya menganggap bahawa isu pendidikan di Malaysia harus kita tangani sekarang. Sebab bukan signifikannya ke blueprint kita berakhir pada tahun 2025, tetapi banyak sebab bahawa isu pendidikan ini harus kita tangani dengan sekarang sebelum kita akan menghadapi masalah untuk generasi-generasi yang akan datang. Let us talk tomorrow about it. Jadi sekarang masa tibanya untuk saya menyampaikan ucapan ataupun amanat yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Premier Negeri Sarawak. Pertama kali, marilah kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada pagi ini. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak penganjur atas jemputan dan usaha gigih pertubuhan aspirasi guru Sarawak dalam menjayakan persidangan kali pertama ini. Tuan-tuan dan puan-puan, guru adalah tunjang kepada pembangunan modal insan. Tanpa guru yang berdedikasi dan beraspirasi tinggi, mustahil untuk kita membentuk generasi yang berdaya saing dan berwawasan. Oleh itu, peranan guru amat penting dalam mencorakkan masa depan negeri dan negara kita. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyampaikan beberapa harapan khusus kepada guru muda di negeri Sarawak ini. Sebagai tunjang dalam sistem pendidikan, peranan anda amat penting dalam mencorakkan masa depan generasi muda kita. Guru muda adalah nadi yang akan meneruskan legasi kecemerlangan pendidikan di negeri ini. Saya berharap guru-guru muda ini di hadapan saya ini dapat menunjukkan komitmen yang tinggi dan dedikasi yang tidak berbelah bagi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik untuk anak bangsa kita. Anda semua adalah role model kepada anak-anak muda, anak-anak murid, dan komitmen anda akan memberi impak besar kepada motivasi dan kejayaan mereka. Saya sedar bahawa tugas guru adalah mencabar. Namun saya berharap guru-guru muda akan sentiasa bersedia menghadapi cabaran tersebut dengan semangat yang kental dan positif. Setiap cabaran adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Saya yakin dan percaya bahawa dengan semangat yang tinggi dan komitmen yang tidak berbelah bagi, guru-guru muda di Sarawak akan mampu membawa perubahan yang positif dalam sistem pendidikan kita. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk mencapai aspirasi dan menjadikan Sarawak sebagai negeri yang cemerlang dalam pendidikan. Marilah kita bersama-sama menggorak langkah ke arah masa depan yang lebih gemilang untuk pendidikan negeri ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ada harapan yang khusus
kepada guru-guru muda. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan hasrat ini kepada seluruh guru yang hadir pada pagi ini. Pertama, ialah memertabatkan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris adalah bahasa antarabangsa yang penting dalam dunia pendidikan dan kerjaya. Saya berharap guru-guru muda dapat memainkan peranan aktif dalam mempromosikan penggunaan bahasa Inggeris di sekolah-sekolah. Ini bukan sahaja untuk meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar, tetapi juga mempersiapkan mereka menghadapi persaingan di peringkat global. Yang kedua, peningkatan dalam STEM. Bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik adalah asas kepada kemajuan teknologi dan inovasi. Saya berharap persidangan ini dapat merangka strategi yang berkesan untuk menarik minat pelajar terhadap bidang STEM. Ini termasuk penggunaan pendekatan pengajaran yang kreatif dan praktikal yang dapat mengaitkan teori dengan aplikasi sebenarnya. Yang ketiga, transformasi digital. Era digital memerlukan kita untuk lebih cekap dan berinovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru muda perlu menguasai teknologi digital dan memanfaatkan dalam bilik darjah. Ini termasuk penggunaan perisian pendidikan, platform pembelajaran dalam talian dan alat teknologi lain yang dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran kita. Yang keempat ialah kecerdasan buatan ataupun AI. Kecerdasan buatan adalah teknologi yang semakin relevan dalam dunia pendidikan. Saya berharap guru-guru muda dapat mengambil dan mengaplikasikan potensi AI dalam meningkatkan proses pembelajaran dan pentadbiran sekolah. Ini termasuk penggunaan AI untuk analisis data pelajar, pembelajaran adaptif dan penilaian yang lebih efektif. Sehubungan dengan itu, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Pendidikan Inovasi Pembangunan Bakat serta Yayasan Sarawak bersedia memberi sokongan penuh kepada guru-guru muda Sarawak dalam merealisasikan harapan ini. Kami akan menyediakan khidmat bantuan dan sokongan dalam bentuk fizikal dan kewangan untuk memastikan usaha ini dapat dijayakan dengan berkesan. Ini termasuk penyediaan kemudahan teknologi, latihan profesional dan sumber kewangan yang diperlukan untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif yang dirancang. Bantuan dan inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak terhadap pembangunan pendidikan Negeri Sarawak. Pada kesempatan ini juga saya berkongsi tentang beberapa inisiatif yang telah dan akan diambil oleh Kerajaan Sarawak dalam usaha memajukan pendidikan di negeri kita. Yang pertama ialah pembangunan infrastruktur pendidikan. Kerajaan Sarawak komited untuk memastikan semua sekolah di negeri ini dilengkapi dengan prasarana yang mencukupi dan moden. Ini termasuk pembinaan dan perbaikan sekolah-sekolah, penyediaan makmal sains dan komputer, serta fasiliti sukan dan rekreasi. Kedua ialah digitalisasi pendidikan. Melalui inisiatif ini, kerajaan menyediakan peralatan teknologi seperti komputer riba, tablet dan sambungan internet yang pantas kepada sekolah-sekolah. Program seperti Digital Economic Strategy 1822 adalah langkah proaktif untuk memastikan pelajar kita tidak ketinggalan dalam era digital. Yang ketiga, program beasiswa dan bantuan kewangan. Yayasan Sarawak telah menyediakan berbagai bentuk beasiswa dan bantuan kewangan kepada pelajar yang cemerlang dan memerlukan. Ini termasuk yuran sekolah, pembelajaran buku, perbelanjaan buku,
allowance bulanan untuk pelajar yang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Yang keempat ni, latihan dan pembangunan profesional guru. Kerajaan Sarawak melalui Kementerian MITD menyediakan berbagai program latihan dan pembangunan profesional untuk guru-guru. Ini termasuk khusus peningkatan kemahiran, bengkel pedagogi dan latihan penggunaan teknologi dan dalam pengajaran. Program pendidikan STEM untuk meningkatkan minat dan pencapaian pelajar dalam bidang STEM, kerajaan negeri telah melancarkan berbagai program seperti camp STEM, pertandingan robotik dan kerjasama dengan institusi pengajian tinggi dan industri. Dalam memertabatkan bahasa Inggeris, program seperti English in Schools dan Sarawak English Language Education Symposium bertujuan untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar dan guru. Ini termasuk penyediaan bahan pembelajaran, latihan guru dan aktiviti kurikulum yang berasaskan bahasa Inggeris. Kerajaan negeri juga memperkenalkan program yang fokus kepada AI dan teknologi canggih. Ini termasuk bengkel pengaturcaraan khusus AI untuk guru dan penyediaan platform pembelajaran yang menggunakan teknologi AI untuk penilaian dan pembelajaran adaptif. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Kerajaan Sarawak akan terus komited dalam usaha memajukan pendidikan di negeri ini. Dengan sokongan dan bersama semua pihak, saya yakin kita akan dapat mencapai matlamat kita untuk menyediakan pendidikan yang berkualiti dan holistik kepada semua anak Sarawak. Saya yakin dan percaya bahawa dengan kerjasama yang erat antara semua pihak, kita akan dapat mencapai aspirasi untuk menjadikan Sarawak sebagai sebuah negeri cemerlang dalam pendidikan. Marilah kita bersama-sama berusaha ke arah masa depan yang lebih gemilang untuk anak-anak kita. Akhir kata, saya ingin mengucapkan tahniah sekali lagi kepada semua yang terlibat dalam menjayakan persidangan ini. Segala usaha kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat memberi input dalam usaha melonjakkan prestasi pendidikan di Sarawak. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan persidangan Guru Muda Sarawak bagi tahun 2024. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you very much, Yang Berhormat, and please stay on the stage. 3, 2, 1. Silakan University of Technology Sarawak UTS. Berikutnya dipersilakan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Dipersilakan dari Sekolah Jenis Kebangsaan KID Pejabat Pendidikan Daerah Siu. Walid, terbalik lagi. Berikutnya dipersilakan Sekolah Kebangsaan Sungai Sendiri. Terus dipersilakan Ikofia 2024. Terus dipersilakan One Stop Early Intervention Center Sarawak Utara.
Mereka dipersilakan College Community Sarike Cawangan Sibu. Dipersilakan Real Fun Learning Center. Seterusnya Sarawak Teachers Union Sibu Division. Persilakan Google Educator Group Suria. Berikutnya dipersilakan Google Educator Group Sibu. Seterusnya dipersilakan Pustaka Negeri Sarawak Sibu. Dipersilakan College Wakassana Sibu. Seterusnya Woodlands International School, WINS. Seterusnya dipersilakan Open University Malaysia Sibu OUM. Repot Malaysia merah. Oh. Dipersilakan Bank Rakyat Sibu. Suruh ambil terus. Ambil terus. Seterusnya Bank Simpanan Nasional BSN. Dipersilakan Malayan Banking Berhad. Kami suruh jangan ambil. Seterusnya dipersilakan Pakaful Ikhlas Family Berhad. Dan akhir sekali dipersilakan Pejabat Pendidikan Daerah Sibu. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada pempamer dan juga rakan-rakan student. Dipersilakan untuk sesi